Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya Allah Subhanahu wa taala telah berikan kesempatan kepada kita pada pagi ini dengan kita dapat melaksanakan solat subuh secara berjemaah dan seterusnya kita berada dalam majlis ilmu untuk kita bicara tentang sosok tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbicara tentang sirah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin ke berapa kita akhir itu? Poin ke ya? Soal 6 ya? Yang mana? Yang ke 9? 9 eh? Ha? Muka surat 6, poin yang ke 9. Betul? Ha? Situ eh? Poin ke-9. Kita ambil sikit yang ke belakang tu, 8 tu. Dia kesinambungan tentang musafir tu kan. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Baik, kita masih bicara tentang riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dilantik menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam fakta dan sejarahnya. Baik, kita ambil nombor 8 Kita ambil sikit ke belakang. Iaitu sejarah menyebut semasa remajanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul telah pun dikenali sebagai seorang yang jujur lagi amanah. Memang sudah menjadi pengetahuan umum tentang baik pergaulannya, menepati janji, bertikah laku lurus dan baik sebutan orang terhadapnya. Itulah faktor yang menarik hati Sayyidatina Khadijah untuk menyerahkan harta perniagaannya dibawa bersama-sama rombongan niaga ke kota Busra pada tiap-tiap tahun. Dengan itu Khadijah memberi bayaran yang lebih berlipat kali ganda kepada baginda daripada apa yang dibayarkan kepada orang lain daripada kaumnya. Setelah baginda kembali ke Mekah, Khadijah telah diceritakan oleh hambanya Maisarah tentang kejujuran dan keikhlasan baginda di samping melihat keuntungan yang besar pada kali ini. Lantas beliau melipat gandakan lagi bayaran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malah lebih jauh daripada itu, terdorong hasrat Khadijah untuk bersuamikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Akhirnya setelah hasrat Khadijah itu dikemukakan kepada baginda, lalu baginda menerimanya walaupun umur baginda lebih muda daripada Khadijah 15 tahun. Di antara bukti yang paling jelas tentang ketinggian budi pekerti Khadijah pada masa baginda belum dilantik menjadi nabi adalah beliau melalui kata-katanya ketika baginda menerima wahyunya yang pertama di Gua Hira dan kembali dengan keadaan menggigil. Khadijah berkata, tidak sama sekali demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau sama sekali. Sungguhnya engkau akan menghubungi rahim ataupun menghubungkan silaturahim. Engkau akan membela orang yang lemah. Engkau akan mengusahakan barang yang tiada. Engkau akan menghormati tetamu dan engkau akan menolong menegakkan kebenaran. Okay, habis itu dulu. Betul lah tu. Maksudnya lepas kita sudah habis tentang bagaimana Rasulullah SAW yang membantu Sayyidatina Khadijah dalam usaha untuk meluaskan dagangan atau barang dagangan Sayyidatina Khadijah. Rasulullah SAW pergi bersama dengan orang kepercayaan Sayyidatina Khadijah, iaitu Maisarah. Yang kita pun bincang juga dahulu, Maisarah ni laki ke perempuan? Tapi Maisarah ni memang laki. Maisarah tu laki-laki, walaupun namanya Maisarah. Maisarah ni orang yang mempermudahkan urusan orang. Maksud Maisarah kan, okay? Maksud orang yang memudahkan urusan. Nama pun Maisarah. Okay? Cuma mari bahasa kita ni Maisarah ni orang perempuan lah nama. Okay? Maka dia mereportkan ataupun dia melaporkan kepada tuannya tentang bagaimana aktiviti Rasulullah SAW yang banyak membantu, yang mengusahakan kaedah perniagaan yang hebat yang tidak dibuat oleh orang terdahulu. Kalau saya boleh balik ambil cuplikan bagaimana kaedah strategi perniagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana boleh berkali ganda kan? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam antara strateginya apabila ke Busra ataupun apabila pergi ke pergi ke Syam, dan nanti nombor 9 kita sebut kan, bahawa Nabi pernah beberapa kali pergi musafir daripada kota Mekah ikut bapa saudara dia dan pergi ke Syam bawa barang dagangan Sayyidatina Khadijah. Nabi kaedahnya kalau orang lain berniaga nak ambil barang, maka modal dibekalkan kepada pemilik barang, pergi ke satu kota sana, Syam dan sebagainya, ambil barang bawa balik jual. Okey, mungkin barangnya lebih kurang atau lebih murah di sana, ambil di sini dengan kos ini dan dijual dengan harga lebih tinggi, dapat untung. Tapi tidak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi masa perniagaan bawa barang apa yang ada di negeri di Mekah pada ketika itu. Nabi pergi pun bawa barang dagangan yang menjadi barang asal penduduk Mekah. Maka dia pergi sana, dia berniaga. Rasulullah berniaga dengan apa barang yang ada di Mekah. Jadi di situ Nabi pergi awal-awal tak lenggang dengan barang yang ada yang dikeluarkan oleh Mekah. Sampai sana dengan modal yang dah ada di tangan, untung pun sebahagiannya dah ada di tangan, Nabi luaskan lagi modal, pasaran modal yang ada, ambil pula barang sana, jual lagi di Mekah. Jadi Nabi buat macam tu, double. Ini antara strategi yang dikemukakan oleh Nabi SAW. Maka Maisarah ni menarik minat tengok macam mana dilaporkan kepada Sayyidatina Khadijah tentang strategi-strategi perniagaan Nabi SAW. Tak kira lagi bagaimana Nabi masuk mengemukakan barangan yang dengan akhlak yang baik, dengan strategi perniagaan yang baik. Jadi itu antara strategi yang dihasilkan oleh Nabi SAW. Dia imbal balik, dia pergi bawa sana barang, dia balik ke Mekah pun dengan barang. Itu antara imbal balik kuasa untung yang dibuat oleh Nabi SAW. Baik, jadi daripada itu Maisarah pun sehingga diceritakan segala kebaikan yang dibuat oleh Nabi SAW, dan sehinggalah antaranya mendorong hasrat supaya dicadangkan untuk bersama memperisterikan Rasulullah SAW. Dan apabila ringkasnya Nabi menerima Sayyidatina Khadijah,
Maka pada ketika itu Nabi SAW usia pun sudah dah lanjut sehingga ke 39 tahun ke 40 tahun. Berlakulah peristiwa di sini digabungkan sekali dengan peristiwa Nabi dalam Gua Hira. Nabi dalam Gua Hira. Tapi poin Gua Hira akan dibaca pada poin yang ke-10. Kita baca sekali nombor 9. Okey. Sesungguhnya baginda pernah musafir 2 kali keluar daripada kota Mekah. Ini hakikat yang diceritakan tentang bila Nabi musafir. Nabi pernah 2 kali musafir. Kali pertama dengan bapa saudaranya Abu Talib ketika baginda berusia 12 tahun. Kali kedua ketika baginda berusia 25 tahun. Selaku peniaga dengan membawa barang-barang dagangan Khadijah. Tadi kesinambungan tadi. Kedua-dua kali perjalanan itu adalah menuju ke Busra, ke kota Busra di dalam negeri Syam. Masih dalam dagangan di negeri Syam. Hari ini di Syria, di Yaman, di Palestin atau kawasan-kawasan negeri Syam. Okey. Di dalam pengembaraan itu baginda berkesempatan mendengar berbagai percakapan perbualan kepada para peniaga di samping menyaksikan kesan-kesan lama dari negeri-negeri yang baginda lalui serta dapat mempelajari berbagai adat istiadat para penduduk. Betul Nabi SAW dia explore bukan sekadar barang niaga balik untung dia boleh, tapi Nabi menyelusuri adat, kaedah percakapan, bagaimana sosio masyarakat. Itu Nabi masuk. Bukan Nabi bawa saja. Maka sebab itu Nabi dengan perniagaan yang dibuat oleh Nabi SAW, pada hakikatnya ketika Nabi melaksanakan kerja-kerja dakwah, Nabi sudah pun mengetahui background di sebalik bagaimana adat perwatakan penduduk-penduduk masyarakat. Kenapa ni? Daripada muda lagi beliau sudah pun ataupun baginda Nabi SAW telah pun masuk melalui aktiviti dagangan ataupun perniagaan. Pada masa sebelum sedikit daripada masa nak diangkat menjadi Nabi, beberapa tahun dengan kehendak Allah SWT, keluarlah baginda ke Gua Hira, iaitu sebuah gunung yang terletak di barat laut kota Mekah. Tidak jauh daripada Mekah, baginda bersembunyi di dalamnya lebih kurang sebulan lamanya, iaitu pada bulan Ramadan. Di sanalah baginda memikirkan tentang nikmat Allah yang melimpah ruah, kebesaran dan kekuasaannya. Demikianlah keadaannya sehingga turunlah kepadanya wahyu yang pertama dan daripada Al-Quranul Karim. Jadi hari ini kita cuba fokus sikit dengan aktiviti yang disebut dengan nama tahannuth. Kita banyak orang guna kita istilah bahasa Melayu kita, orang sebut Nabi berkhalwat kan, Nabi berkhalwat, Nabi duduk bersembunyi dan berselindung. Tapi yang tepat digunakan dalam istilah ulama sirah, tahannuth. Nabi duduk dalam bersendirian. So kita nak gali, kita nak kaji bagaimana Nabi SAW lepas mana Nabi buat aktiviti hijrah dan sebagainya, Nabi berdagang dan sebagainya, kemuncak sebelum Nabi SAW diturunkan wahyu, iaitu ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi SAW, iaitu berkait dengan surah Al-Alaq. Okey. Maka berlaku peristiwa tersebut awal-awal penurunan wahyu pada bulan apa? Pada bulan Ramadan, yang menjadi istimewa bulan Ramadan itu sebab diturunkan padanya peristiwa penting, antaranya turunnya wahyu yang pertama di dalam kepada Nabi SAW. Maka turunnya wahyu pertama ni Nabi SAW berlaku ketika di Gua Hira. Bila berlakunya? Iaitu disebut oleh para ulama, iaitu tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan. Ini peristiwa-peristiwa yang harus kita tahu. Okey. Dan kejadian yang berlaku pada Nabi SAW tersebut, akibat kenapa Nabi boleh duduk dalam Gua Hira? Sebab Nabi ni prihatin. Sebab bila bukannya Nabi SAW bila ada di Mekah, Nabi kira Nabi dengan beraktiviti persendirian, semayang, wirid, zikir, tidak. Tapi Nabi memperlihat kepada keadaan masyarakat ketika itu. Khawatirnya Nabi SAW dengan penyakit moral yang Nabi perlihatkan pada penduduk-penduduk Mekah. Macam kita hari inilah, khawatir tengok apa-apa yang berlaku. Itu menunjukkan kecaknaan kita kepada perkembangan luar. Kalau kita tak ambil tahu hal lain, itu masalah. Sehingga Nabi SAW sebut dalam hadis kan,
Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tak ambil tahu umat Islam yang ada di luar tu macam mana keadaan hiruk pikuknya, maka dia bukan di kalangan mereka, itu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh campur urusan, bukan sibuk tapi ambil tahu apa yang berada di luar, kan? Sebab itu Nabi khawatir. Sebab itu Nabi SAW bila berlaku peristiwa masyarakat pada ketika itu kuat minum arak, pada ketika itu menyembah berhala, pada ketika itu macam-macam keruntuhan-keruntuhan jahiliah yang dibuat, maka Nabi SAW semasa itu merenung macam normal biasa, merenung, fikir apa yang nak buat fenomena masyarakat yang tak tentu ni, kan. Maka antaranya Nabi suka merenung masyarakat Arab ni daripada kejauhan. Jadi sebab itu kita kena tahu apa hikmah dipilih Jabal Nur tu. Jabal Nur daripada structure, daripada rumah Nabi yang berada di keliling ataupun dekat dengan Kaabah Musyarrafah itu, lebih kurang 5 hingga 6 kilo. Kedudukan structure rumah ini sekarang ni tuan-tuan lebih dekat lagi lah, pasal dah jalan mudah, tapi struktur asalnya dengan dulu pegunungan, Jabal Nur, kedudukan Gua Hira tu lebih kurang 5 kilo daripada rumah Nabi yang berada di Mekah, di kedudukan Kaabah Musyarrafah itu. Cuma dulu pegunungan nak boleh pergi ke Jabal Nur itu, yang dalam Jabal Nur tersebut ada Gua Hira. Okey, dengan susahlah kepayahan yang ada. Cuma disebut apa hikmah Nabi pergi naik Jabal Nur sedangkan ada beberapa bukit lagi kalau tengok struktur geografi di Mekah ketika itu. Antara hikmah yang paling besar, Gua Hira itu dipilih kerana Gua Hira itu bila Nabi berada di dalamnya. Kalau tuan-tuan pernah naik lah, alhamdulillah Allah pilih. Saya ada sekali naik waktu malam. Okey, naik malam tuan, sebab apa kita nak ambil maksud hikmah di sebalik pemilihan Nabi itu? Untuk antara pertama, dia melihat kepada Gua Hira tu kedudukan dia seperti teropong. Betul? Bila kita naik ke atas tu, kan, okay, Nabi naik tu dengan kesukaran yang banyak lah, kan. Kita sekarang ni dah ada tangga dah. Itu pun tuan-tuan kalau tengok trip yang ada, orang ajak naik petang ke malam, kan. Kalau tak nak rasa penat tengok tinggi tu, naik malam, kan. Saya naik malam lepas isyak. Balik habis main syok, saya terus gerak naik atas. Lebih kurang tak lama pun, 40 minit gitu kot. Sekejap naik atas. Jadi bila panjat cuma sampai atas tu cabaran sikit. Dia ada 2 ketul batu. 2 ketul batu yang rapat. Kemudian ada tempat, orang kata tempat untuk khalwat ataupun tempat tahanus. Bolehlah 1-2 sejadah boleh duduk dalam tu. Sekarang ni struktur dia. Orang yang terlampau besar badan lebih kurang 150-200 tak lepas masuk batu tu. Kecil je, kan. Jadi lepaslah kita masuk tu. Bila kita berdiri saja di tempat tahanus, tempat duduk Nabi SAW, ada batu di antara batu tu. Sebiji kita boleh tengok tu ada 4, nampak Kaabah. Daripada dalam tu nampak sebiji Kaabah. Sebiji macam teropong dalam Gua Hira tu. Di situlah Nabi SAW disebut tentang kenapa ketika itu antaranya tabiat masyarakat Arab dia buat aktiviti yang tidak bersosial ni di keliling-keliling Kaabah ni. Jadi Nabi SAW salah tanggapan pada yang mengatakan Nabi lari pada masalah duduk dalam tu seorang-seorang memang sebulan. Apakah Nabi tidak melihat kepada perkembangan di luar? Tidak. Nabi tengok secara live. Sebab dalam struktur Gua Hira tu boleh tengok tu straight sampai ke Kaabah. Tu. Hari ni kalau kita buat tu malam, kita tengok, memang nampak Kaabah daripada dalam Gua Hira tu. Seperti teropong. Sebab itu antara sebab dipilih Gua Hira itu berbanding jabal-jabal yang ada di sekitar tu, kan. Jabal Muqattam, Jabal apa semua ada, Ajiat dan sebagainya. Tapi dipilih Jabal Nur, Jabal bercahaya. Dalam tu ada gua sebiji, walaupun kecil ya. Lepaslah Nabi bertahanus dalam tu sambil melihat kepada pergerakan keadaan masyarakat. Nabi duduk dalam tu dan Nabi bertahanus atau berkhalwat dalam tu. Apa yang Nabi buat? Nabi berwirid, Nabi berzikir dan sebagainya. Rasulullah banyak berdoa daripada dalam Gua Hira untuk tujuan dia menemukan sesuatu hikmah dan nur, agar dapat nur dan cahaya yang tertentu untuk menerangi masyarakat Mekah ketika itu.
Selain daripada itu, Nabi SAW pun berusaha bukan duduk saja. Nabi berusaha juga untuk melakukan beberapa kebaikan yang ada, seperti memberi sedekah, memberi makan orang-orang susah yang ada di sana, sebagai tanda untuk masuk dalam masyarakat. Maka Nabi SAW duduk saja dalam situ. Sehinggalah Nabi buat aktiviti tadi. Sebelum Nabi pergi sana, Nabi dapat mimpi dulu. Ini ringkas ya lah kan. Dalam kaedah mengurus mimpi, Nabi ni dapat istilahnya apabila boleh pergi ke Gua Hira tu, Nabi dapat yang panggil ru'yah salihah. Mimpi juga dalam bahasa Arab dia panggil al-hilm. Al-hilm. Okey, ru'yah salihah Nabi SAW ni, dia bukan macam kita mimpi biasa. Okey. Al-Imam Ibn Sirin tulis khas satu kitab, Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi. So berhenti mimpi ni boleh ditafsirkan, walaupun dia ada kriteria syarak dalam menentukan bagaimana yang dikatakan mimpi itu boleh ditafsirkan. Saya sebut secara mudah aja. Tengok bagaimana kaedah mimpi Nabi SAW. Maka mimpinya Nabi SAW, bayangan tentang bagaimana hubungan dia dengan Allah, close, duduk rasa aman, orang datang berpakaian putih. Itu kaedah Nabi yang mimpi yang baik-baik. Ya, cerita kan ni. Namun tak dinafikan juga. Dalam riwayat Abu Daud pernah cerita tentang hakikat fokus mimpi. Antaranya kalau mimpi jatuh tempat tinggi, mimpi binatang seperti binatang yang masyhur sebut dalam hadis, tikui. Binatang tikui itu antara yang perlu diambil perhatian. Ini antara binatang-binatang yang khas disebut. Kalau jumpa kena gigit tikui, itu ibarat satu contoh lah ditafsirkan oleh ulama. Okey, kena gigit tikui ataupun berhadapan dengan tikui ataupun makan racun tikui yang bersangkut dengan tikui. Itu nanti kita akan, Allah SWT akan uji perjalanan hidup kita, akan berhadapan dengan orang-orang fasik. Yang lelaki dia akan berhadapan dengan golongan fasiqah. Lelaki ni golongan fasik juga yang memberi cabaran dalam hidup dia. Begitu juga perempuan, dia akan berhadapan dengan cabaran hidup, berhadapan dengan orang, jumpa orang yang buat pelajar orang naik. Jadi kehidupan itu bakal kita lalui. Jadi dengan mimpi yang ada tu, suruh bersedia saja. Itu kaedah disebut oleh Al-Imam Ibn Sirin ataupun hadis-hadis riwayat yang lain. Lagi binatang-binatang tentu memang khas, pernah diatur, pernah disusun oleh ulama. Sebab apa nak berkait dengan Nabi SAW ni? Nabi pun pernah berlaku ru'yah salihah, mimpi-mimpi yang baik. Tapi Nabi mimpi yang baik, akhirnya Nabi berakhir dengan satu tindakan yang baik. Tahanus, hubungannya lebih rapat. Kita hari ni kalau mimpi kah? Tak payah buat baik lah. Pasal kononnya dapat segala yang dalam mimpi tu. Tak payah nak buat ini, tak payah nak buat itu. Lebih-lebih lagi dengan katakan bahawa aku dapat satu ilmu namanya laduni. Itu pun akan haru juga. Laduni maksudnya dapat ilmu tu dah tak payah belajar lah. Pasal dapat betul. Sedangkan kita terperangkap dengan satu istilah yang kedua yang dipanggil al-hilm. Al-hilm itu maksudnya mimpi. Mimpi kebiasaan ni diukur bagaimana tahap wibawa orang tu. Sebab tu kita hari ni bila berlaku apa-apa mimpi dan sebagainya, tak boleh hebahkan orang sebab mimpi dia bukan hukum. Lebih-lebih lagi kalau tengok tabiat kita sebelum tidur tu, jenis wuduk pun jarang ambil, sebelum tidur pun berlabuh yang bukan-bukan. Maka boleh tidur tu sendiri. Bila tidur berlaku mimpi kononnya kebaikan yang cenderung pada kita, maka dia tak padan. Bila tak padan dengan itu, tak sesuai untuk diiktibar sesuatu. Tapi kalau mimpi itu berpadanan dengan tindakan kita sebelumnya, carilah ulama dalam mentafsirkan, dalam tafsir yang selayak. Tapi asas dia pegangan syarak sebut, mimpi tak boleh jadi sebagai satu pegangan, lebih lagi menjadi sebagai satu pedoman hidup, fatwa, pegangan, rujukan, tak boleh. Memang ada kaedah disebut oleh para ulama. Baik, balik itu Nabi SAW, yang Nabi pun berhadapan dengan situasi ru'yah. Dan termasuk peristiwa yang datang kepada Nabi SAW, Jibril AS tu memeluk Nabi itu pun dalam keadaan Nabi bertahan duduk diam, tafakur. Itu hal keadaan ketika Nabi dalam keadaan
datang ru'yah, akhirnya berhadapan dengan situasi yang betul. Mimpi dan akhirnya berlaku yang betul-betul. Baik. Berlaku peristiwanya macam mana Nabi SAW ketika mana duduk dalam Gua Hira dan ayat pertama itu turun. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Bagaimana berlaku peristiwa Nabi pada ketika itu tengah ru'yah salihah lah, mimpi yang baik-baik datang pada Nabi SAW dalam tidur. Dan biasanya mimpi yang dilihatkan oleh Nabi SAW ni terang. Nabi bila mimpi dia tak macam kita. Nabi tak mimpi macam kita. Sebab tu tuan-tuan kena faham. Hakikat antara kaedah kriteria mimpi Nabi SAW, Nabi tak pernah mimpi isu hubungan biologi manusia. Contohnya Nabi bersama isteri, Nabi mimpi dengan orang. Soal apa hubungan manusia, Nabi tak pernah mimpi itu. Hubungan biologi, persetubuhan, suami isteri, Nabi tak pernah mimpi itu. Maka sebab itu orang kita je sampai, alhamdulillah awak dapat mimpi nikmat, mimpi itu mimpi ni. Sedangkan Nabi dalam sejarah hidupnya Nabi tak pernah mimpi soal hubungan biologi. Kita je mari orang kita kata, oh ini rezeki awak dapat mimpi apa itu. Sedangkan Nabi dah tak mimpi itu. Lebih-lebih lagi kalau itu saya kata balik pada kita lah. Kalau kita mimpi itu dengan keadaan kita yang seorang yang normal sebelumnya, sihat, tubuh badan, dalam keadaan tinggi amalnya, lepas tu mimpi yang baik-baik, itu mungkin dorongan yang baik. Kalau tidak, sebaiknya. Jadi Nabi SAW bila mimpi yang baik dalam tidur, biasanya dia akan mimpi dapat terang apa yang Nabi mimpi. Kemudian Nabi SAW akan bila mimpi pada malam hari itu, contohnya dia mimpi tentang satu hari itu sempena ayat nak diturunkan tu, mimpi seorang lelaki putih yang memberi dorongan kepadanya untuk sentiasa rapat hubungan dengan Allah. Maka Nabi hari itu lagi seronok pergi ke Gua Hira untuk bertahanus, duduk berzikir dan wirid. Maka Nabi duduk beberapa malam, Nabi tak balik ke jumpa isteri dia. Nabi duduk di Gua Hira, Nabi tak balik jumpa isterinya. Dan Nabi bawa bekal, itu antara Nabi standby. Nabi bawa bekal, kemudian habis bekal Nabi balik rumah. Bukan Nabi sentiasa terus ke sana. Habis bekal Nabi balik. Kemudian Sayyidatina Khadijah pun sediakan balik